Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, kita masih dalam topik pengangkutan. Tetapi kali ini kita akan membincangkan mengenai haiwan tunggangan Rasulullah SAW dalam Isra' dan Mi'raj, yaitu burak serta perjalanan yang ditempuh oleh baginda. Semuanya dibuktikan 100% benar melalui surah-surah Al-Quran, hadis-hadis sahih, sains fizik dan matematik. Mari kita mulakan. Haiwan tunggangan bagi Rasulullah SAW semasa Isra' dan Mi'raj dipanggil burak atau al-burak. Dalam bahasa Arab bermaksud kilat cahaya. Wa dabbatun abyad, dia merupakan satu haiwan tunggangan yang berwarna putih, tawil, panjang. Fawqa al-himar, dia lebih besar sedikit daripada himar, daripada keldai, dan kecil sikit daripada bagal. Ini saja yang Nabi cerita tentang burak. Tak ceritalah dia ada tanduk, sayap dia lagu mana, dia ni. Tak ada. Yang ini masalah kadang-kadang kita terlebih terlalu berfantasi. Jika kita hendak membuktikan kewujudan burak ini adalah benar, maka kita perlu membuktikan kebenaran Isra' dan Mi'raj. Dengan menaiki burak dan ditemani dengan malaikat Jibril, Rasulullah melakukan Isra', iaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Rasulullah meninggalkan tapak kakinya yang terbenam ke tanah liat di Palestin ketika menaiki burak. Perjalanan Rasulullah diikuti dengan Mi'raj, yaitu perjalanan naik baginda dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat yang lebih tinggi daripada langit ketujuh, sehingga 100 juta tahun cahaya. Jika manusia menaiki roket, sudah pasti kehabisan bahan bakar dan oksigen. Akan tetapi, perjalanan yang jauh ini dilalui oleh Rasulullah hanya pada satu malam. Ia nampak mustahil dan tidak masuk akal, tetapi kita dapat membuktikan ianya benar-benar terjadi dengan mengetengahkan surah-surah Al-Quran seiring dengan fakta saintifik. Selain malaikat, burak juga diciptakan daripada cahaya. Dalam erti kata lain, burak adalah kilat cahaya. Bukti dari segi sains fizik, tenaga yang terkandung dalam kilat cahaya ialah 1 hingga 10 bilion joule. Kalau kita bandingkan, perjalanan burak membawa Rasulullah SAW dari bumi Palestin ke Sidratul Muntaha, iaitu lebih tinggi dari langit ketujuh. Dalam fizik quantum mechanics, sebuah teori alam semesta disebut parallel universe. Kita mengiranya dalam Planck energy atau skala tenaga Planck ialah 1 hingga 2 bilion joule. Nampak tak? 1 hingga 2 bilion joule skala tenaga dalam fizik zarah dan kosmologi fizikal ini termasuk dalam skala tenaga kilat cahaya. Jika anda mengatakan ini hanya satu kebetulan, saya masih ada bukti-bukti lain yang dapat mengujarkan anda. Jadi, teruslah menonton sehingga akhir. Seterusnya, jika anda nak tahu bagaimana lajunya pergerakan burak, kita rujuk sains fizik juga. Kelajuan kilat cahaya adalah bersamaan 97.536 km per saat. Jadi, perjalanan awal Rasulullah dari Mekah ke Jerusalem 0.01 saat. Ini adalah masa yang diambil dalam perjalanan awal. Bayangkan saudara-saudari sekalian, 1 saat pun dah kira terlalu cepat, apatah lagi 0.01 saat. Surah-surah Al-Quran seiring dengan fakta saintifik dapat dilihat melalui surah Al-Ma'arij ayat 4. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahawa sehari bagi malaikat adalah seperti 50,000 tahun bagi manusia. Malaikat bergerak paling laju di alam semesta agar dapat menyelesaikan berbagai tugas yang diperintahkan oleh Allah. Dari segi fizik, cahayalah yang bergerak paling laju. Bukankah malaikat dan burak itu dibuat daripada cahaya? Merekalah sang cahaya. 186,000 miles per second. It is just incredible.
I mean, if light traveled in a circle around the Earth, it could circle the Earth 7 times in 1 second. Bukti tadi dapat disokong dengan membandingkan kelajuan pergerakan malaikat termasuk burak dengan cahaya melalui surah As-Sajdah ayat 5. Urusan Allah dibantu oleh malaikat yang berkelajuan tinggi, maka kelajuan adalah sama dengan jarak 1000 tahun bahagi 1 hari dalam kiraan saat. Jelas di sini bahawa kecepatan pergerakan malaikat dan burak adalah sama dengan kelajuan cahaya. Seperti yang saya katakan tadi, merekalah sang cahaya. Jadi tidaklah mustahil perjalanan Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj di atas buraknya hanya mengambil masa 1 malam sahaja. Jika anda masih merasakan ini hanya satu kebetulan, masih ada bukti-bukti lain secara saintifik. Pada surah Ar-Rahman ayat 33, Allah menjelaskan bahawa tidak akan ada manusia dan jin dapat menembusi langit. Kenapa? Jawapannya ada pada surah Al-Jin ayat 8 dan 9, yang mana para jin tidak dapat menembusi panahan api yang terdapat di langit. Jadi secara saintifiknya memang benar. Panah-panah api yang dimaksudkan adalah radiasi yang dipanggil Van Allen Belt. Van Allen Belt ini adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi dan bertindak sebagai perisai yang melindungi bumi daripada bahaya sinaran yang bergerak ke arah bumi kita. Awan plasma ini boleh jadi 100 bilion jauh lebih berkuasa daripada bom atom yang dijatuhkan ke Hiroshima di Jepun. Ini bermakna radiasinya adalah terlalu tinggi dan boleh membakar hangus manusia dan jin menjadi debu. Kerana itu, perjalanan Mi'raj Rasulullah adalah meminta izin Allah membuka langit, membuka Van Allen Belts agar Rasulullah dan malaikat Jibril dapat melaluinya dengan selamat. Dan apabila langit dibuka, maka kelihatanlah mawar merah di langit, sebagaimana dalam surah Ar-Rahman ayat 37. Ini bukan cerita dongeng. Buktinya, para saintis menamakan mawar merah di langit ini sebagai Rosette Nebula. Ia terhasil daripada gabungan beberapa gas, debu, hidrogen, helium dan lain-lain gas yang wujud di angkasa dan telah terayon serta tersebar luas. Campuran gas-gas ini berlaku sangat cepat. Ia saling merapat di antara satu sama lain dan membentuk awan gas. Suhu awan gas ini adalah melebihi 15,000 darjah sentigrade. Proses kimia kemudiannya menukarkan warna merah dan membentuk mawar mekar. Allah Ta'ala juga menggulung langit untuk memendekkan perjalanan Rasulullah sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Space and time are curved, they're flexible. So we can imagine picking up this piece of paper and curling these two regions so that they're close to each other. Then you go into that end of the wormhole, you come outside the other end, and there's a shortcut in between them in which the distance is not that much. So the wormhole provides a way that you can travel what appears to be a very long distance in a very short period of time. Dan kemudian bintang-bintang yang telah mati meletuskan cahayanya dan gugur menjadi black hole, menembusi angkasa dan membentuk lubang laluan yang dipanggil wormhole. Baiklah, supaya lebih jelas, kita ulangi semula proses tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 12 dan 13 tidak mahu kita membantah mengenai apa yang telah dilihat oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha,
Ini bermakna Rasulullah telah pun sampai ke Sidratul Muntaha melalui black hole yang Al-Quran sebut Sama'u Furijat dalam surah Al-Mursalat ayat 9, atau maksudnya langit yang terbelah. Langit ini terbelah kerana adanya bintang yang binasa atau mati, seperti yang disebut dalam surah Al-Mursalat ayat 8. Bila suatu bintang mati, ia akan meletus dengan sangat ganas dan kuat sekali untuk melepaskan lapisan gas panas yang bercahaya. Ini telah dibuktikan benar oleh para saintis. Melalui surah Al-Quran, surah At-Tariq ayat 2 dan 3, kita tahu bahawa bintang yang mati itu ialah bintang gergasi At-Tariq yang menghasilkan letupan supernova sehingga terbelah langit menjadi black hole. Dan sebelum ia lenyap, sinaran cahayanya menembusi ruang angkasa membentuk wormhole. Dalam surah At-Tariq ayat 3 disebut Thaqibu, iaitu cahayanya menembusi. Perihal wormhole iaitu jalan pintas ini telah Allah sebut dalam surah Al-Ma'rij ayat 3 dan 4, yakni jauhnya perjalanan 50,000 tahun dapat dipendekkan kepada sehari dengan melalui wormhole. Saintis terkenal Albert Einstein dan Nathan Rosen mengakui bahawa keberadaan wormhole amat berkait rapat dengan black hole. Malah Stephen Hawking berkata, dengan melalui wormhole kita boleh pergi ke masa lalu dan ke masa hadapan. Laluan inilah yang digunakan oleh Rasulullah untuk Mi'raj. Saya telah mengetengahkan bukti-bukti saintifik terhadap kewujudan burak melalui perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Baginda tidak memiliki kelajuan cahaya untuk menembusi langit ketujuh, menaiki burak dengan izin Allah. Benarlah segala firman Allah Ta'ala. Akhir sekali, semoga kita semua mendapat manfaat daripada apa yang saya paparkan dalam video ini. Jika ada salah dan silap, mohon anda perbetulkan dengan memberikan surah-surah atau hadis-hadis sahih yang berkaitan. Saya hanya manusia biasa, segala yang baik datang dari Allah dan yang silap dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.